Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelatih. Kita sambung lagi perkongsian kita pada hari ini, sambungan kepada part yang kedua, iaitu daripada pensarahan separuh gelombang dua jenis, iaitu suar pensarahan dan pensarahan separuh gelombang dua diod. So kali ini kita akan sambung kepada jenis pensarahan gelombang penuh 4 diod. Kenapa perlu adanya pensarahan gelombang penuh 4 diod? Adalah kerana sekejap ya. Okey, mengapa perlunya pensarahan gelombang penuh 4 diod? Kerana untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam pensarahan separuh gelombang, sama ada suar pensarahan ataupun pensarahan separuh gelombang dua diod, iaitu berlakunya voltan songsang dan dalam masa yang sama hanya membenarkan separuh kitaran yang pertama sahaja arus melaluinya dan separuh lagi tidak dibenarkan, maka tiada arus yang terhasil pada separuh kitaran yang kedua. Okey, so dengan adanya pensarahan gelombang penuh, kedua-dua kitaran dapat digunakan. Maknanya kitaran penuh dapat digunakan untuk menghasilkan sinar X. Kitaran arus ulang-alik tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya dengan penggunaan pensarahan gelombang penuh. Okey, jika kesemua kitar boleh digunakan untuk menghasilkan sinar X, maka julat dedahan yang lebih besar dapat digunakan. Okey, sebagai contoh, kalaulah pensarahan separuh gelombang, okey, hanya separuh kitaran pertama sahaja yang menghasilkan arus, yang kedua tiada arus yang terhasil, dan seterusnya separuh yang pertama ada dan seterusnya tak ada, dan seterusnya macam ni. So, katakan kalau kita menggunakan dedahan yang panjang, yang besar, katakan daripada sini sehingga sini, maka sepanjang dedahan kita, sekejap ada arus, sekejap tiada, sekejap ada, sekejap tiada, sekejap ada, dan seterusnya. Okey, melalui pensarahan gelombang penuh 4 diod, kita tengok dalam litar sekunder sinar X, 4 diod telah disusun sebegini untuk melakukan pensarahan sepenuhnya kitaran arus ulang-alik. Okey, digunakan 4 diod. Okey, takrifan pensarahan gelombang penuh ialah pensarahan penuh gelombang ialah penukaran kepada arus terus yang melibatkan sepenuhnya kitaran gelombang arus ulang-alik pada satu dedahan yang dilakukan. Okey, jadi melalui penggunaan 4 diod, arus ulang-alik akan ditukarkan sepenuhnya kitarannya kepada arus terus. Okey, kita tengok sini. Ini separuh yang pertama, ini separuh yang kedua. Okey, keseluruhan kitaran sepenuhnya ditukarkan kepada arus ulang-alik dan seterusnya melalui penggunaan 4 diod. Okey. Pensarahan gelombang penuh menggunakan 4 diod berbanding 2 diod. Okey, dia menggunakan 4 diod di mana diod disusun secara tertimbang atau jejambat atau kita panggil sebagai rectification bridge. Okey, di mana kitaran arus ulang-alik digunakan sepenuhnya dalam penjanaan sinar X. Okey, di sini ialah litar pensarahan yang menggunakan 4 diod. Kita nak tengok bagaimana arus bergerak. Okey, ini ialah tip X-ray. Ini ialah diod-diod, 4 diod yang telah disusun secara jejambat. Okey, bermula dengan A. Elektron mengalir daripada A. Kita lukis kat sini. Sekejap ya. Okey, daripada A. Okey, kat sini dia akan lalu diod yang pertama. Tak boleh lalu diod yang kedua sebab kedua ni dia tak membenarkan aliran arus. Yang ni boleh lalu. Okey, yang ni. Okey, masuk kepada tip X-ray. Daripada kathod pergi ke anode dan seterusnya dia akan melalui diod yang kedua. Tak boleh lalu ni, nanti kita lalu lagi, nanti patah balik ke sini kan.
Okey, akan lalu diod yang kedua. Yang ni dibenarkan pengaliran arus dan seterusnya ke B. Okey, bila sampai ke B, okey, kita tengok sini dulu. Tengok dulu bagaimana graf yang terbentuk. Okey, voltan yang terbentuk, arus terus dan akan menghasilkan kitaran yang pertama. Ini kitaran yang pertama dan akan menghasilkan output sinar X kerana adanya diod yang membenarkan pengaliran elektron. Dia telah melalui dua diod tadi. Okey, seterusnya untuk kitaran songsang pula, songsang sebab sebelah sini akan jadi negatif, sebelah sini akan jadi positif. So, daripada titik B ini, elektron akan mengalir ke rectifier yang ketiga. Yang ni tak boleh lalu. Yang ketiga ni boleh lalu. Okey, pergi ke sini dan akan masuk ke tube X-ray, cathode, anode dan seterusnya. Dia keluar dan masuk kepada diod yang keempat dan seterusnya. Kitaran patah balik dan seterusnya. Kitaran yang seterusnya macam yang pertama tadi dan seterusnya lah untuk menghasilkan pensearahan gelombang penuh di mana semua kitaran disearahkan dan dapat digunakan sepenuhnya. Okey. So, untuk voltan songsang tadi, arus elektron dibenarkan melaluinya, maka terhasillah output X-ray. Sekejap ya. So, graf kita yang penuh terbentuk macam ni lah. Okey, ini sebelum direktifikasikan. Selepas direktifikasikan, semua kitaran gelombang boleh direktifikasikan atau dibenarkan melalui diod. Maka ini bentuk gelombang kita yang terhasil. Apakah kebaikan pensearahan gelombang penuh? Yang pertama, penggunaan kitaran arus ulang-alik alternate current lebih optimum berbanding pensearahan separuh gelombang. Kenapa dia kata macam tu? Sebab kedua-dua kitaran boleh digunakan untuk menghasilkan output sinar X. Kitaran pertama memang dah boleh lalu sinar X. Yang kedua pun boleh lalu sinar X dan boleh menghasilkan output sinar X kerana adanya diod yang disusun sedemikian rupa. Okey, yang kedua, penjanaan sinar X dapat dilakukan dengan berterusan pada tempoh dedahan pada satu tempoh dedahan. Maksudnya, kalaulah kita nak dedahan yang panjang pun boleh sebab sepanjang dedahan ini adanya arus output sinar X yang boleh dihasilkan. So, boleh lakukan dedahan yang panjang. Kalaulah pensearahan separuh gelombang, okey, katakan bentuk graf kalau separuh gelombang, bentuk graf dia macam ni. Sekejap ada, tak ada. Ada, tak ada. So, sama satu lagi. Okey, ada. So, kalau kita lakukan dedahan yang panjang, contohnya start dari sini sampai sini, arus kita, output X-ray kita sekejap ada. Sampai sini tak ada. Lepas tu ada, tak ada dan seterusnya. So, dia tidak menghasilkan output yang optimum. Okey, yang ketiga, kuantiti sinar X yang terhasil adalah banyaklah sebab purata arus yang terhasil tu tinggi berbanding dengan pensearahan separuh gelombang. Sebab separuh gelombang ada, tak ada. Maka purata arus yang terhasil tu lebih rendah. Okey, seterusnya tiada pembentukan voltan songsang. Maka bila tak ada voltan songsang, maka tiada pembentukan arus songsang dan dalam masa yang sama tiada hentaman balik elektron daripada anode pergi hentam balik filament. So, bila tiada hentaman elektron ke filament, satunya filament tidak akan mudah rosak lah, tube X-ray tidak akan mudah rosak. Dan yang keduanya, tube X-ray akan mengambil masa penyidikan yang lebih pendek. Okey, perlu diketahui kat sini bahawa selagi kalau tube X-ray itu panas, selagi dia panas, selagi dia tak sejuk, dedahan seterusnya tidak dapat dilakukan. Dan kelebihan yang terakhir ialah nilai MA yang lebih tinggi dapat digunakan. Okey, kita dah sampai ke penghujung slide kita. Terima kasih kepada semua pelatih yang telah menonton dan telah menontonlah daripada awal daripada part 1 sampai ke part 3. Okey, sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.